Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini seperti yang dirancangkan, pertemuan 2 kali dalam seminggu bagi kita meneruskan modul tadabbur 22 surah pendek, 22 surah-surah lazim yang bermula daripada surah Ad-Duha dan berakhir pada surah An-Nas, yang mana majlis ilmu kita pada petang ini dianjurkan oleh Rawdah Zandra. Program tadabbur 22 surah ini sebenarnya telah berlangsung pada tahun yang sebelumnya. Pada awal-awalnya dijalankan secara bersemuka, tetapi hanya sempat 2 surah sahaja, iaitu surah Ad-Duha dengan surah Alam-Nashrah. Kemudian ditakdirkan oleh Allah kita kena berada dalam sisi PKP, jadi diteruskan kelas secara online. Dan Alhamdulillah, sehingga kepada petang ini kita dapat meneruskan pengisian, walaupun sebelum ini ada beberapa waktu yang kita terpaksa tangguhkan sementara. Jadi petang ini kita akan menyambung surah yang baru, iaitu suratul Al-Bayyinah. Bagi pengetahuan, untuk pengetahuan tentang perempuan, 22 surah-surah yang pendek ini, kalau kita mengambil kira surah pada petang ini, sebenarnya hanya tinggal lagi satu surah sahaja, iaitu surah An-Nasri. Surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, iaitu surah yang ke-110 yang belum kita bicarakan lagi. Jadi insya-Allah dalam sasarannya kita cuba selesaikan surah Al-Bayyinah dalam tempoh 1 jam petang ini, dan kita ambil lagi 1 jam pada hari Khamis yang akan datang. Kemudian pada minggu yang berikutnya kita masuk kepada surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Kemudian kita akan tamatkan pembelajaran 22 surah-surah lazim, bermula daripada surah Al-Duha dan juga surah An-Nas. Jadi saya memohon ampunan maaf jika ada mana-mana rakaman yang terlepas, ataupun mungkin ada mana-mana hibahan yang tak sampai kepada tentera perempuan. Jadi saya memohon ampunan maaf di atas kelemahan dan kekurangan tersebut. Jadi kita mulakan petang ini setelah kita belajar pada minggu lepas surah Al-Masad. Jadi petang ini kita membawa diri kita untuk kita berada di bumi Madinatul Al-Munawwarah. Kita berada dalam suasana hijrah pula. Kalau surah Al-Masad pada 2 minggu lepas, kita membicarakan tentang surah yang Nabi SAW berada di Makkahul Mukarramah. Jadi kali ini surah Al-Bayyinah, kita akan membawa diri kita semua berada di bumi Madinatul Munawwarah. Kita masuk kepada fasa Nabi sudah pun berhijrah masuk ke bumi Madinah. Surah Al-Bayyinah, daripada nama dia Al-Bayyinah, Al-Bayyinah itu sendiri membawa makna
adalah bukti yang nyata. Al-bayyinah membawa maksud bukti ataupun hujah yang nyata, yang terang. Persoalannya, siapakah itu al-bayyinah dan apakah itu al-bayyinah? InsyaAllah sebentar lagi waktu kita memasuki kepada ayat, kita akan mendapatkan apakah sebenarnya yang dikatakan bukti yang nyata. Kita lihat terlebih dahulu perkara yang sangat penting adalah dari sudut apakah tujuan bagi surah Al-Bayyinah. Maklumat seperti surah ni nombor surah yang keberapa, saya rasa dari sudut latar belakang tuan-tuan mudah nak dapatkan. Kalau tuan-tuan nak rujuk surah ini di dalam Al-Quran, tuan-tuan boleh buka pada muka surat 598 pada surah Al-Bayyinah. Kita tentu akan menemui daripada ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat yang ke-8 muka surat 599. Dan semua kita sedia maklum surah ini berada pada juzuk yang ke-30. Dari sudut susunan dia adalah surah yang berada di antara surah Al-Qadar dengan surah Al-Zalzalah. InsyaAllah nanti kita akan ada satu modul baru. Kita akan bentangkan hubung kait di antara satu surah dengan satu surah yang lain. InsyaAllah kita akan mulakan dalam bulan 8 ini juga. Cuma waktu sedang dicari, waktu yang sesuai yang kita nak belajar hubung kait di antara satu surah dengan satu surah. Contohnya, apakah perkaitan surah Al-Bayyinah dengan surah Al-Qadar, iaitu surah yang sebelumnya. Hubung kait itu membawa maksud apakah maklumat yang boleh kita ambil daripada Al-Qadar dengan Al-Bayyinah. Kerana surah itu dia disusun Al-Qadar dulu, kemudian baru surah Al-Bayyinah. Jadi mengapakah peletakannya selepas surah Al-Qadar? Jadi insyaAllah nanti sebentar lagi saya tunjukkan sedikit maklumat ringkas bagi mengajak tuan-tuan dan puan mengikuti modul untuk mempelajari hubung kait di antara satu surah dengan satu surah. Jadi kita kembali kepada membincangkan 8 ayat bagi surah Zalzalah ini sebenarnya objektifnya apa, tujuannya apa. Kita apabila kita rujuk mana-mana surah dalam Quran, kita mesti kena tahu tujuan dia. Kerana kalau kita tidak tahu tujuan, maka Al-Quran itu diturunkan seolah-olah tanpa tujuan. Ada tujuannya. Para ulama telah pun membuat pelbagai kajian tentang tujuan bagi setiap surah. Jadi surah Al-Bayyinah ini adalah surah yang Allah Ta'ala nak mengukuhkan hujah bahawasanya bukti yang nyata iaitu Rasulullah dan Al-Quran telah pun disampaikan, telah pun diberikan kepada manusia. Dah disebut dah dekat sini apa tul bayyinah, iaitu merujuk kepada Rasul dan juga ada kaitan dengan Al-Quran. Inilah yang dipanggil sebagai Al-Bayyinah. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan Al-Bayyinah, surah Al-Bayyinah? Kerana Allah Ta'ala nak menjelaskan bahawasanya tidak ada lagi alasan bahawa Rasul ini tidak pernah dihantar kepada manusia. Tidak ada lagi alasan
mereka tidak mempunyai kitab. Jadi surah Al-Bayyinah ni surah yang mengukuhkan. Sebab sebelum ni dah ada banyak ayat-ayat surah-surah yang menyebutkan tentang diutuskan Rasul, diturunkan Al-Quran. Tetapi surah Al-Bayyinah ni menjelaskan lagi bahawa telah diberikan, diutuskan Rasul yang menjadi Al-Bayyinah, diturunkan Al-Quran. Tapi apa kamu buat? Apa reaksi manusia terhadap Al-Bayyinah yang telah dihantar oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itu adalah tujuan bagi suratul Al-Bayyinah. Jadi mari sebelum kita masuk kepada 8 ayat, kita lihat terlebih dahulu ringkasan bagi ke-8 ayat ini. Kita bahagikan ia kepada 2. Maksudnya kita jadikan bahagian 2 ni sebagai intisari utama bagi surah Al-Bayyinah. Nombor 1, memang intisari utama surah Al-Bayyinah nak menyebut tentang Al-Bayyinah itu sendiri. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala nak menyebut tentang apakah balasan kepada mana-mana manusia yang menerima Al-Bayyinah itu, dan apakah balasan kepada mana-mana manusia yang menolak Al-Bayyinah itu. Jadi istisari utamanya cerita tentang Allah kurniakan Al-Bayyinah, Allah datangkan Bayyinah. So apa manusia buat terhadap Al-Bayyinah itu? Jadi apa manusia buat terhadap Al-Bayyinah itu? Maka Allah menerangkan dari sudut apa balasan mereka dan apakah ganjaran bagi mereka yang menerima, apa balasan bagi mereka yang menolak. Sebab tu nanti kalau kita baca dalam ayat surah Al-Bayyinah, kita akan menemui Allah memanggil, Allah menggelarkan manusia yang menerima Al-Bayyinah. Mereka ini adalah khairul bariyah, adalah sebaik-baik kejadian. Manakala yang menolak Al-Bayyinah, mereka digelar oleh Allah tentang syarrul bariyah, iaitu seburuk-buruk kejadian. Bayangkan dalam banyak-banyak makhluk, dalam banyak-banyak makhluk yang paling buruk adalah makhluk yang menolak Al-Bayyinah. Manakala dalam banyak-banyak makhluk yang terbaik adalah makhluk yang menerima Al-Bayyinah. Kenapa kita nak fokus kepada balasan? Kerana surah ini majoriti ulama mengatakan ia adalah surah Madaniyah, surah yang turun selepas Nabi berhijrah. Lepas tu pula surah Al-Bayyinah ni dia juga memberikan fokus kepada ahlul kitab, iaitu golongan manusia yang pernah menerima kitab daripada kitab-kitab samawi, iaitu kitab-kitab yang diterima oleh nabi-nabi sebelum ini. Okay, kenapa kita kata ada cerita tentang ahlul kitab? Kerana di bumi Madinah kita mengetahui di sana adanya Yahudi. Dan kita juga mengetahui bahawa di Madinah inilah Nabi SAW bertemu dengan orang-orang Nasrani. Jadi peringkat Madaniyah ni peringkat yang memang kita tahu dia adalah peringkat yang banyak melibatkan hukum hakam, pembuktian keimanan. Oleh kerana itu kita jadikan 8 ayat ini fokus tentang Allah mengurniakan Al-Bayyinah dan apakah
balasan yang berlaku kepada golongan manusia setelah diturunkan Al-Bayyinah. Kalau kita ingin pecahkan lagi 8 ayat ini, boleh kita pecahkan kepada beberapa bahagian. Kita boleh buat jadi bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Okey. Ini sekadar pendekatan saja tuan-tuan dan puan-puan ya. Tidak semestinya tuan-tuan dan puan-puan boleh jadikan dia sebagai ikutan, tidak. Ini sekadar kita nak bahagikan 8 ayat tu kepada segmennya. Okey. Kalau kita ambil 3 ayat yang pertama bagi surah Al-Bayyinah ini, Allah nak menceritakan tentang kedatangan Al-Bayyinah itu, iaitu bukti yang nyata kepada manusia. Ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1 sampai ayat 3. Okay, kalau saya sebut perkataan Al-Bayyinah, kalimah Bayyinah, tuan-tuan ingat, ia membawa maksud bukti ataupun hujah yang nyata. Okay. Ayat yang keempat, kita letakkan dia pertengahan. Pertengahan surah, kita ambil ayat 4 dan ayat 5. Yang mana ayat 4 dengan ayat 5, Allah Subhanahu wa ta'ala ada menceritakan tentang apabila bayinah tu datang, apa reaksi yang berlaku kepada manusia yang dihantar kepadanya bayinah. Penerimaan manusia terhadap bukti yang jelas, bukti yang nyata tu, maksudnya dekat sini, maksudnya adalah ada yang penerimaan tu maksudnya imma dia tolak ataupun imma sama ada dia terima. Ini dekat ayat nombor 4 dengan 5. Ini pertengahan dia. Okay. Kalau kita lihat pula kepada 3 ayat akhir, sebab tinggal lagi ayat 6, ayat 7 dan ayat 8, boleh kita jadikan dia sebagai penutup ataupun kita letakkan dia bahagian yang ketiga. Ayat 6 dengan ayat 8, dia terus pergi kepada perihal balasan. Dia pergi kepada perihal balasan kepada yang mengingkari Al-Bayyinah dan yang beriman kepada Al-Bayyinah. Jadi kata kuncinya mudah aja. Dihantar Al-Bayyinah, reaksi manusia terhadap Al-Bayyinah dan perihal balasan bagi reaksi manusia terhadap Al-Bayyinah. Senang saja. Boleh hafal, boleh ingat isi kandungan bagi surah Al-Bayyinah. Walaupun ayat ni panjang juga, kadang-kadang kita nak hafal, nak baca, kadang tertukar juga ayat ni kan. Tapi cukup kita ambil, mudah je. Apa tu surah Bayyinah? Surah yang ada berkaitan dengan Allah telah mengutuskan Al-Bayyinah. Lepas tu Allah nak cerita tentang apa reaksi manusia terhadap Al-Bayyinah dan hasil reaksi manusia itu kepada Al-Bayyinah, apa balasan dia. Dah selesai. Bagi 8 ayat surah Al-Bayyinah. Okay. Disebut Bayyinah. Mana kalimah Bayyinah tu? Okay, kalau kita tengok pada ayat yang pertama, kita akan menemui perkataan Al-Bayyinah, iaitu pada ayat yang hujung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Okay. Sehingga
bukan dating ni, datang. Sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas. Okey. Jadi kita terus pergi kepada masuk terus kepada ayat. Okey, kita masuk dia kepada ayat. Okey, tapi sebelum tu seperti yang saya janjikan tadi, okey, saya nak bawa tuan-tuan dan puan kepada melihat sekejap tentang hubung kait surah Al-Bayyinah dengan surah sebelum. Surah sebelum tu adalah surah Al-Qadar. InsyaAllah modul ni nanti kita akan lakukan. InsyaAllah setiap minggu dalam bulan 8 insyaAllah kita akan mulakan daripada surah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah dengan Al-Fatihah. Al-Imran dengan Al-Baqarah sampailah kepada surah An-Nas. Baik. Kita lihat kembali mengingati surah Al-Qadar. Yang sebelum ni surah Al-Qadar kita telah jalani sesi tadaburnya sebelum kita masuk bulan Ramadan yang lalu. Yang mana surah Al-Qadar adalah surah yang Allah menerangkan tentang waktu diturunkan Al-Quran. Allah hanya cerita tentang bila Al-Quran itu turun. Dia turun malam Al-Qadar. Dia cerita tentang waktu diturunkan Quran. Tetapi apabila kita baca suratul Bayyinah yang kita akan pelajari pada petang ini, Allah menerangkan sebab apa Al-Quran itu diturunkan. Dalam suratul Qadar kita hanya diberitahu bahawasanya Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia adalah pada malam Al-Qadar. Kenapa Al-Quran itu diturunkan? Apa fungsinya diturunkan? Maka diterangkan pada surah terlepasnya, iaitu Al-Bayyinah. Menerangkan sebab Al-Quran diturunkan. Jadi Al-Bayyinah itu sebenarnya ada kaitan dengan tujuan Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan adalah menjadi bukti yang jelas kepada manusia. Okay. Jadi itu secara ringkas sahaja pengenalan bagi ilmu hubung kait di antara surah dengan surah. Kita lanjutkan terus pergi kepada ayat yang pertama. Tapi sebelum tu, sebelum saya tertinggal, okey. Surah Al-Bayyinah ni ada riwayat menyebutkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni dia juga digelar dengan gelaran Abu Al-Munzir. Ubay bin Ka'ab merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pakar dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi Ubay bin Ka'ab ni dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sesungguhnya Allah menyuruhku untuk membacakan kepadamu. Maksudnya turunnya surah Al-Bayyinah ni Allah Ta'ala perintahkan supaya surah ni dibacakanlah kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu Nabi pun pergilah cari Ubay bin Ka'ab. Lalu Ubay bin Ka'ab pun tanya, Allah sebut nama aku ke ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab apa? Nabi kata, na'am. Nabi kata, ya, Allah sebut nama engkau supaya dibacakan surah Zalzala ini kepada engkau. Lalu apa reaksi Ubay bin Ka'ab? Fabaka. Ubay bin Ka'ab menangis dia. Sebab ada kaitan juga
kisah sejarah Ubay bin Ka'ab. Okey, siapa tahu siapa tu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Okey, jelas tentang kisah Ubay bin Ka'ab. Okey. Kita teruskan kepada ayat yang pertama. Okey, kita mulakan dengan ayat yang pertama. Mana ayat pertama? Okey. Kita pergi kepada ayat yang pertama. Okey, kalau tuan-tuan ada Quran, bolehlah terus buka buka surat 598 surah Al-Bayyinah ni. Okey. Sebab saya papar ni nota yang lama ni sebenarnya. Nota yang lama. Jadi saya belum sempat untuk membuat penambahbaikan, tapi secara ringkas boleh kita gunakan. Okey, kita lihat ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Okay, kita tengok ayat dia. Allah mengatakan lam yakunil ladzi. Orang yang kafir yang terdiri daripada ahlul kitab, daripada ahlul kitab, daripada ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang yang kafir daripada kalangan orang yang musyrikin. Musyrikin merujuk kepada penyembah berhala dan patung-patung. Okey. Mereka ini tidak akan meninggalkan. Mereka tidak akan meninggalkan apa? Kepercayaan mereka, agama mereka, hatta sehinggalah ta'tiyahum, datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Bukti yang nyata. Maksud, ayat ni Allah Ta'ala memberitahu bahawasanya orang-orang yang kafir, disebut dulu istilah orang-orang yang kafir. Orang yang kafir ni umum. Boleh disebut orang yang kafir. Kemudian dispesifikkan. Orang yang kafir itu terdiri daripada ahlul kitab dan juga wal musyrikin. Ini cuba kita tengok dia punya ringkasan dia. Okey. Jadi orang-orang kafir terdiri daripada dua. Ada yang daripada ahlul kitab, ada yang daripada al-musyrikin. Okay. Ahlul kitab ini siapa? Maka sudah dimaklumi bahawa disebut saja ahlul kitab, maknanya adalah orang Yahudi yang pernah menerima kitab-kitab seperti Taurat, pernah dapat kitab Zabur, pernah dapat kitab apa. Begitu juga dengan orang Nasrani. Mereka ni juga mempunyai kitab rujukannya seperti kitab Injil. Al-musyrikin, penyembah berhala, ia juga merujuk kepada menyembah api ke, penyembah berhala, dia juga disebut sebagai al-musyrikin. Okay. Jadi inilah ayat dia yang pertama, tapi belum habis lagi. Okey.
mereka yang dua kumpulan ni, sama dia ahlul kitab ke, al-musyrikin ke, okay, mereka ni ada cara beragama mereka yang tersendiri. Mereka beribadat, mereka percaya apa yang mereka percaya pada Allah itu ada cara dia tersendiri. Macam orang-orang musyrikin macam tu juga. Kan, dia menyembah patung-patung ni dengan niat dia apa? Apa kepercayaan dia kepada patung-patung. Okey. Mereka ni yang dua kumpulan ni, ahlul kitab dengan al-musyrikin ni, mereka ini tidak akan sama sekali berubah. Melainkan kalau telah sampai kepada mereka al-bayyinah. Sebab itu perkataan munfakkina dalam tafsir al-Munir dinyatakan maksud munfakkina maksudnya berhenti dari kekufuran dan meninggalkan apa yang mereka yakin. Seperti yang saya sebut tadilah, kan, sebelum Allah mendatangkan bukti yang jelas, hujah yang nyata kepada mereka, mereka ni hidup dalam keadaan kepercayaan dia yang salah lah. Dalam keadaan kufur, mensyirikkan Allah. Kalau macam orang Yahudi ni contoh, mereka mendakwa bahawa Uzair ni anak Allah. Orang Yahudi ni mengatakan Isa ini anak Allah lah. Jadi pemikiran-pemikiran kepercayaan macam tu dia tidak akan berhenti melainkan setelah dihantar kepada mereka al-bayyinah. Okay, sebab itu kalau kita baca dekat sini al-bayyinah telah diletakkanlah apa maksud al-bayyinah tu. Jadi al-bayyinah tu adalah hujah yang jelas. Hujah yang jelas tu fungsinya membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Maksudnya mereka ni selama ni mereka berada dalam kegelapan. Mereka percaya bahawa Tuhan ni ada anak, Tuhan ni ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah Ta'ala. Mereka percaya ada Tuhan-Tuhan lain yang menjaga alam gelap lah, ada Tuhan jahat lah, ada Tuhan baik ke. Maka semua itu tidak dapat diubah dia, tak dapat dihilangkan dia, melainkan setelah Allah menghantar al-bayyinah. Jadi al-bayyinah itu apa? Al-bayyinah itu kita telah ketahui ia bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada kaitan dengan Al-Quranul Karim. Ini adalah pengertian bagi ayat yang pertama. Sebelum kita pergi kepada ayat yang kedua, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia diletakkan di bawah pengertian al-bayyinah, bukti yang jelas. Kenapa? Apa berkaitan dengan ahlul kitab? Kenapa Rasulullah ini dia menjadi bukti yang jelas bagi ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin? Kalau kita melihat dalam surah-surah lain, contohnya kita buka surah Saf, kan, ayat nombor 6. Surah Saf ayat 6 ni, ini adalah kaitan ucapan Nabi Isa kepada Bani Israel. Ucapan Nabi Isa kepada Bani Israel. Yang mana Nabi Isa dia mengatakan
Setelah dia memberitahu dia itu adalah utusan Allah, Nabi Isa memberitahu bahawasanya dia ni nak memberikan khabar gembira dengan kedatangan seorang rasul yang akan datang sesudahku yang bernama Ahmad. Seorang rasul yang datang sesudahku. Maknanya Nabi Isa sendiri telah memberitahu kepada Bani Israel bahawasanya nanti selepas dia akan datang seorang rasul namanya Ahmad. Jadi Ahmad ni adalah nama lain bagi Muhammad. Kita selalu dengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada juga disebut dengan nama Ahmad. Okey. Jadi dekat ayat ni menunjukkan bahawasanya sebelum Nabi sampai, Ahlul Kitab ni telah mengetahui tentang nama Rasul yang datang nanti akhir zaman selepas Nabi Isa, namanya Ahmad. Kalau kita baca dalam ayat-ayat lain, memang disebutkan ciri-ciri Rasul yang datang akhir zaman ni apa. Ciri-ciri dia apa? Ada disebutkan. Seperti dia Rasul seorang yang ummi, ada disebutkan. Maknanya Ahlul Kitab ni memang mereka sudah mengetahui, mengenali Nabi Muhammad walaupun walaupun mereka tak nampak lagi batang tubuh Nabi Muhammad ni depan mata mereka, tapi mereka sudah mengetahui daripada kitab-kitab mereka. Kalau orang musyrikin pula, kenapa Rasulullah menjadi bukti yang jelas kepada mereka? Orang musyrikin sudah pastilah menjadi bukti yang jelas sebab Nabi SAW itu sendiri lahir di bumi Mekah. Hidup dengan penduduk Mekah ni bertahun-tahun. Hidup, bayangkan bertahun-tahun. Maksud dia, kalau kita belajar sejarah, sebelum Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu di Gua Hira, ketika Nabi umur 40 tahun, mereka kenal Muhammad ni. Maknanya dekat 39 tahun daripada Nabi ni bayi, lepas tu menjadi remaja, kanak-kanak menjadi remaja, perangai Nabi, akhlak Nabi, mereka tahu siapa latar belakang keluarga Nabi, apa nasab dia, apa keturunan dia. Semua orang musyrikin ni tahu bahawa Muhammad ni apa karakter dia. Jadi bagi orang musyrikin memang dah jelaslah Muhammad ni mereka kenal. Begitu juga dengan Ahlul Kitab. Sebab itu Al-Bayyinah itu merujuk kepada Nabi SAW. Kalau kita baca pada ayat yang lain, contohnya kita ambil dalam surah Al-Baqarah lah. Allah ada menerangkan pada ayat 146 macam mana tahap mereka kenal Nabi Muhammad SAW ni. Allah kata allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang kami telah berikan kitab, iaitu siapa? Orang yang dapat kitab Taurat, yang dapat kitab Injil. Ya'rifunahu, mereka mengenalinya. Mengenalinya maksudnya mereka kenal Nabi Muhammad ni dengan kerasulan dia sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Bayangkan, mana ada bapa yang tak kenal anak dia? Jadi Allah mengatakan orang-orang Ahlul Kitab ni macam mana mereka kenal anak mereka
Macam itulah dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menerangkan maklumat ini kerana nak menyebutkan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia termasuk di dalam al-bayyinah sebagai bukti yang nyata. Bukti yang jelas, hujah yang jelas. Okey. Jadi ayat yang pertama tadi tu, kalau kita kembali lihat kepada ayat tadi tu, Allah kata orang yang kafir yang terdiri daripada ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka takkan berubah, mereka takkan tinggalkan agama mereka yang mereka pegang selama ni sehinggalah datang kepada mereka bukti yang jelas. Okey. Boleh faham ayat yang pertama. Kita lihat terlebih dahulu, Allah menerangkan apa tu al-bayyinah. Walaupun kita telah sebut tadi, tapi kita nak berikan sandarannya. Bagaimana kita boleh katakan al-bayyinah itu, bukti yang jelas itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada kaitan dengan Quran. Ayat yang kedua menyebutkan al-bayyinah itu apa? Rasulun minallah, iaitu seorang rasul daripada Allah. Kalau ayat last tadi kita baca apa? Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kita jumpa ayat pertama tadi ditutup dengan perkataan al-bayyinatu. Betul? Al-bayyinatu. Okey. Jadi Allah menerangkan al-bayyinatu itu apa? Rasulun, iaitu seorang rasul daripada Allah. Maksudnya ada seorang rasul, ia adalah daripada pilihan Allah. Allah yang lantik dia, Allah yang utus dia. Okey. Kemudian diterangkan pula rasul yang datangnya daripada pilihan Allah itu, dia buat apa? Yatslu, yang sentiasa membacakan. Yatslu maksudnya yang sentiasa mentilawahkan. Yatslu, yang sentiasa mentilawahkan. Maksudnya yang sentiasa membacakan. Membacakan kepada mereka itu apa? Yang menyampaikan kepada mereka itu apa? Suhufan, iaitu suhuf. Yang membaca kepada mereka apa? Suhuf. Okey. Suhuf itu sifat dia apa? Mutahharatun, yang suci. Kejap Okey, bismillah. Okey, saya sambung semula sekejap ya. Okey. Tadi kita berhenti dekat suhufan mutahharah. Okey. Ayat yang kedua ni adalah ayat yang Allah menjelaskan apa tu bayyinah. Jadi bayyinah itu adalah seorang rasul
yang dipilih oleh Allah. Okey, Rasul yang dilantik oleh Allah, yang datangnya daripada Allah tu maksudnya Allah yang memilih seorang Rasul tu. Okey, Rasul itu sifat dia apa dia buat? Yatslu, dia sentiasa mentilawahkan, membaca apa? Suhufan. Suhufan ni kalau kita baca tengok pada ni, suhufan bermaksud adalah sesuatu yang ditulis. Sesuatu yang ditulis. Suhufan ni maksudnya suhuf. Suhufan bilangan banyak bagi kalimah sahifah. Jadi banyaknya sahifah dia panggil suhuf. Okey, jelas. Jadi Rasul yang datangnya dari Allah itu, dia sentiasa membacakan suhuf-suhuf yang sifat suhuf itu mutahharah, yang suci. Okay, maksudnya membacakan lembaran-lembaran yang sifat lembaran itu adalah suci. Maksud dia, dekat lembaran tu baca apa dekat lembaran tu? Maksudnya dekat lembaran tu sesuatu yang ditulis dalam lembaran itu. Jadi lembaran itu, sesuatu yang dibacakan pada lembaran itu sifatnya apa? Adalah mutahharah, yang suci. Apa maksud suci pada ayat yang kedua ni? Okey. Mengikut ulasan yang dilakukan oleh Dr. Wabah Az-Zuhaili, mutahharatun bermaksud suci, bersih daripada kebatilan, kesesatan dan kedustaan. Kalau baca dalam tafsir As-Sa'di kata, suci dalam ayat itu juga merujuk kepada tidak ada langsung tokok tambah daripada syaitan, terpelihara daripada syaitan. Okey. Jadi ayat yang kedua ni kita dapat mengetahui bahawa al-bayyinah yang telah Allah Ta'ala hantar, yang telah Allah Ta'ala hantar itu adalah merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul ini dia sentiasa membacakan wahyu-wahyu yang tertulis di lembaran-lembaran yang suci. Kemudian diterangkan lagi suhufan mutahharah tadi pada ayat yang ketiga. Jadi ayat yang ketiga menjelaskan lagi bagi ayat yang kedua. Ayat yang kedua menjelaskan ayat pertama apa tu bayyinah. Ayat ketiga menjelaskan lagi, mengukuhkan lagi suhufan mutahharah itu apa dia. Dijelaskan lagi pada ayat ketiga. Fiha kutubun qayyimah. Okey. Terkandung di dalamnya. Di dalamnya ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada suhufan mutahharah tu. Lembaran yang tertulis yang suci itu, kita apabila sebut macam tu, maksudnya Al-Quran lah. Al-Quran. Sebab di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam belum lagi dibukukan Al-Quran. Dia cuma ada lembaran. Okey. Jadi
Suhufam mutahharah itu fiha, di dalamnya terkandung kutubun, kitab, kitab qayyimah, yang lurus. Qayyimah mau bermaksud yang adil, yang lurus, yang tiada kesalahan, yang tiada kebatilan. Qayyimah. Okey, nak lebih faham lagi, mari kita lihat ulasan daripada Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan kutubun qayyimah tu, dia kata ayat nombor 3 tadi maksudnya adalah yakni di dalam lembaran-lembaran yang disucikan itu. Maksudnya fiha tu maksudnya di dalam lembaran-lembaran yang disucikan itu terdapat kandungan kitab-kitab dari Allah, kandungan kitab-kitab dari Allah yang sangat tegak. Kitab-kitab dari Allah. Apa maksud dia? Okey. Dalam Al-Quran, dalam Al-Quran sendiri kita tahu kan menghimpunkan inti sari atau kita kata ajaran-ajaran bagi agama-agama yang terdahulu. Al-Quran dia dah memasukkan apakah ajaran-ajaran yang ada dalam kitab-kitab yang terdahulu, dihimpunkan ia di dalam Al-Quran. Tapi bukanlah menghimpunkan ke semua hukum syariat tu. Dia ambil yang dasar-dasar. Yang dasar-dasar, yang usul-usul sahaja. Macam akidah, macam solat. Nanti kita akan jumpa dekat ayat yang selepasnya, kita akan jumpa nanti. Kita akan jumpa bahawa ajaran dalam kitab-kitab terdahulu ni sebenarnya sama macam apa yang ada di dalam Al-Quran. Sama yang terdapat di dalam suhuf mutahharah tu. Nanti kita akan jumpa pada ayat dia. Jadi kata Imam Jarir At-Tabari, kutubun qayyimah membawa maksud kandungan kitab-kitab dari Allah yang sifat kitab-kitab dari Allah tu tegak, adil, lurus, tanpa ada kesalahan pun, kerana ia berasal dari Allah. Okey. Kita baca pula satu lagi ulasan yang dibuat oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Okay, dia kata, di dalam suhuf tersebut terdapat kutubun qayyimah tadi tu kan. Maksudnya tulisan-tulisan yang menjelaskan kebenaran. Maksudnya ayat-ayat lah yang menjelaskan kebenaran. Maksudnya Rasulullah SAW membaca isi dari tulisan tersebut, iaitu Al-Quran. Okay. Jadi boleh faham dekat sini. Maknanya yang kita kata kutubun qayyimah ni terkandung di dalam suhufan, dalam lembaran suci yang Rasul SAW baca tu, maksudnya adalah isi kandungan di dalam lembaran-lembaran itulah. Contohnya apa, kisah-kisah di dalam dia, hukum-hukum syariat di dalam dia, juga memuatkan
ajaran-ajaran yang ada pada kitab-kitab yang terdahulu. Ini bermakna isi kandungan Al-Quran memang bersesuaian, bertepatan dengan ahlul kitab dan juga orang musyrikin. Maksudnya tidak ada alasan bagi ahlul kitab dia tak nak beriman dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lembaran-lembaran yang suci itu. Okey, lurus tu maksud dia apa? Maksudnya ajaran-ajaran di dalamnya tu bukan bawa kepada menyeleweng, bukan membawa kepada membawa kepada kesesatan, bukan ajaran-ajaran dia membawa kepada kesengsaraan, tak ada. Dia membawa kepada kebaikan, membawa kepada kebenaran, membawa kepada dapat redha Tuhan dan sebagainya. Okay, itu adalah penerangan ringkas yang dapat saya sampaikan pada ayat 1, 2 dan 3. Sebab tu ayat 1 dan 2, ayat 1, 2, 3 ni dia berkaitan dengan Al-Bayyinah itu sendiri. Okey. Jadi Al-Bayyinah ni bolehlah kita letakkan pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dan juga dikaitkan dengan suhufan mutahharah, iaitu ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebab ayat-ayat Al-Quranul Karim, kenapa dia jadi bukti yang jelas juga? Kalau Nabi itu kita boleh katalah, kalau macam Nabi SAW itu kita boleh kata, kita dah sebut tadi kan, kenapa Rasul itu dikatakan Al-Bayyinah, kita dah jelaskan. Kalau Al-Quran, kenapa dikatakan sebagai Al-Bayyinah, bukti yang jelas? Kita sudah sedia maklum bahawasanya Al-Quran menyebut sejarah-sejarah asal usulnya Bani Israel. Al-Quran mendatangkan kisah-kisah mendatangkan kisah-kisah rasul-rasul yang pernah dihantar kepada orang Yahudi, kepada Bani Israel. Jadi Al-Quran menjadi bukti yang jelas. Al-Quran itu sendiri menguatkan Muhammad itu bukti yang jelas sebab Al-Quran ni kan ada macam-macam maklumat yang mustahil Nabi SAW yang reka-reka Quran tu. Kan Al-Quran ni ada contohnya macam ada isu tentang sains ke, isu tentang matematiknya, isu tentang geologinya, isu tentang yang takkanlah Muhammad pandai bila pula belajar sains, bila pula belajar matematik, bila pula belajar sejarah. Kan? Jadi Al-Quran itu sendiri adalah bukti yang jelas mengukuhkan lagi bahawa Nabi SAW itu adalah bukti yang jelas. Okey. Jadi sekarang baru nak memasuki kepada ayat apa reaksi Ahlul Kitab dan orang musyrikin setelah Allah menghantar kepada mereka Al-Bayyinah. Ustaz, Ya. sekejap nak tanya. Tadi kan masa yang ayat ketiga tu yang yatlu tu dibacakan. Apa ayat base Ustaz? Yatlu tu ya tu dalam perjalanan masih dalam ni present continuous tense kan? Ya. Apa ayat apa base word dia Ustaz? Kalau yatlu tu kenapa dibacakan? Ya, sentiasa dibacakan. Jadi yatlu tu base word dia?
yatslu. Okey, Apa? Talam. Kalau nak mudah dia, ambil macam ni. Kalau nak mudah dia, kena ambil juga perkataan tilawah. Tilawah tu ambil perkataan tilawah. Okey, kejap saya tengok dia punya ruwet dia yang lengkap. Sekejap ya. Okey, biasa dengar perkataan tilawah? Biasa kan? Tilawah. Okey, kejap. Dia ambil pada ayat 10 lah ya. Yang dengar tadi Ustaz cakap tilawah tadi. Kalam lah ya Ustaz. Dia sebut dengan, kejap ya. Kejap. Saya mencari dia punya ruwet dia yang senang untuk difahami sekejap. Okey. Lagi sebelum tu ada penjelasan apa lagi yang boleh diterangkan. Dia kata dasar dia dia macam talam waw yaslu ni. Taslu ta lam waw, daripada ruwet dia huruf ta lam dengan waw. Kalau ikut bahasa dia, kalau diterangkan dari sudut bahasa dia, tilawah ni kita mungkin ingat dia macam baca kan. Sebenarnya tilawah ni dia dikaitkan juga dengan ikut. Sebenarnya tilawah ni juga sebenarnya membawa maksud mengikuti. Kenapa kita kata sebab tu dia gunakan tilawah instead of baca. Macam kan kalau kita membaca, kita tahu baca tu lain maksud dia Arabic dia kan Ustaz. Itu dia yang macam itu kalau macam kita baca qiraah, mungkin kita membaca. Tapi kalau tilawah ni sebenarnya dia ada kaitan dengan bukan sekadar baca, tapi kita kena ikut. Ikut. Kalau nak mudah faham lagi, okey. Kalau macam kita baca dekat Quran kan, kita baca ikut apa? Kita baca ikut yang tertulis, betul tak? Kan kita baca, kita ikut apa yang tertulis. Itulah tilawah. Tapi ikut dekat sini juga membawa maksud ikut apa yang dibacakan dari sudut pengamalan. Itulah sebenarnya dari sudut tilawah. Tapi ruwet dia ta lam dengan waw. Terima kasih Ustaz. Saja senang nak ingat kan Ustaz. Kenapa? Kan kalau kita nak translate kan, kalau kita nak ingat ayat tu kan. Jadi kenapa dia ta lam waw bukan bahasa dia maksudnya membaca kan, tapi kenapa guna dalam waw? Okey. Terima kasih Ustaz. Kalau dalam bahasa Inggeris dia sebut apa dekat tilawah tu? Reciting Tak ada tengok pula. Sekejap a messenger from Allah. Reciting Reciting purified scriptures ya. Betul kan? Allah, saya pun dah. Allah. Okey. Kita tengok balik kepada ayat tadi. Okey. Jadi kita lihat ayat yang tadi kan. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Jadi kita dah jelas petang ni saja kita dapat belajar tentang al-bayyinah. Jadi waktu kita pun dah masuk 4.21. Jadi kita akan sambung pada hari Khamis yang akan datang. Kita mula jam 3 petang. Kita akan pergi kepada ayat, kita nak tengok apa yang berlaku kepada Ahlul Kitab ni. Sebab apa? Sebab Ahlul Kitab ni sebelum ni mereka tak terpecah belah tau. Ahlul Kitab, maksudnya Ahlul Kitab ni mereka menunggu-nunggu. Dan mana Muhammad ni, mana kan Rasul akhir zaman ni. Tiba-tiba tengok, ini ke Ahmad yang diberitahu oleh Nabi Isa tu? Dan kita akan tengok apa reaksi mereka. Dan daripada itulah nanti kita akan mendapati relevannya disebut sebagai al-bayyinah. Tapi kena baca, boleh bacalah dulu pada ayat yang keempat. InsyaAllah nanti kita sambung
pada minggu yang berikutnya, pada minggu berikutnya, hari Khamis ni insya-Allah. Bertemu kita buat kali yang kedua hari Khamis untuk kita masuk ayat yang keempat. Baik, ada apa-apa penambahan dari tuan-tuan dan puan-puan? Ada apa-apa persoalan, pertanyaan? Okey, ada? Kalau tiada, kita berhenti di sini. Kita ucapkan jazakumullahu khaira kepada penganjur kita, iaitu Raudhah Zandra. Semoga Allah memberikan ganjaran yang banyak, ganjaran yang baik kepada beliau sekeluarga, memberikan keberkatan dalam kehidupan. Begitu juga kepada tetamu perempuan, semoga Allah memberikan ganjaran yang baik, memberikan keberkatan. Semoga Allah memberikan kita keberkatan, hidup kita dipandu dengan Al-Quranul Karim. Kita sudahi pengisian kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.